والتابعين وتابع التابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح المرحوم الإمام الغزالي وإلى روح المرحوم الشيخ عبد الصمد الفالنباني وإلى روح المرحوم الشيخ أحمد فهمي الزمزم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah. Amanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan peluang untuk kita hadir sama-sama pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan hidayahnya kepada kita, taufiknya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala letakkan kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala suka. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan setiap masa, setiap saat dalam hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan pandang amal kita tersebut. Tanpa keikhlasan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pandang amal kita tersebut. Wal-'iyadzu billahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong di kalangan orang-orang yang senantiasa istiqamah beramal, ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni seperti biasa menyambung pengajian kitab Sirrus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang mana kita telah sampai muka surat 75. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumi fid darain amin. Wa annahu yuthibu 'ibadahu 'ala at-ta'at bihukmil karami wal wa'd la bihukmil istihqaqi wal luzumi lah إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق. Artinya, dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahala akan hamba-Nya atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahannya dan janjinya, bukan dengan hukum mustahak iaitu pasti, dan bukan hukum lazim. Kerana tiada wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu, dan tiada tasawur daripada Allah Ta'ala itu zalim, dan tiada wajib bagi seorang atas Allah Ta'ala sesuatu hak. Kita bicarakan sifat
af'al, iaitu bilangan yang terakhir dalam bicara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelajari, iaitu sifat af'al Allah Subhanahu wa taala, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat af'al Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat af'alnya, yang mana sifat harus Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala tidak wajib menciptakan sesuatu dan tidak wajib meniadakan sesuatu. Yang mana harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu, tidak menciptakan sesuatu. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan apa yang ada di alam ini. Maknanya apa yang ada di alam ini Allah Subhanahu wa taala yang jadikan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini bukan sesuatu yang wajib bagi Allah, hanya harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk tidak menciptakan alam ini. Allah berhak untuk mengadakan alam ini. Dan juga wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu harus memberi pahala akan hamba-Nya atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahannya dan janjinya. Allah SWT berikan pahala kepada kita di atas perbuatan taat kita ini, amal ibadah kita ini, harus sahaja bagi Allah SWT berikan pahala tersebut, bukan wajib. Bukan wajib. Bukan dengan hukum mustahak, iaitu pasti, mesti. Kalau kita buat taat, kita buat ibadah kepada Allah, mesti Allah bagi kepada kita pahala. Tidak begitu. Kita melakukan ketaatan kepada Allah, berbuat ibadah, berbuat amal, Allah janjikan pahala kepada kita melalui Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tersebut bukanlah sesuatu yang wajib bagi Allah SWT untuk berikan ganjaran pahala kepada kita bila kita melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita melakukan amal ni, hak Allah SWT semata yang dia nak bagi pahala ataupun tidak. Tidak semestinya kita melakukan ketaatan Allah mesti bagikan pahala kepada kita. Dan bukan hukum lazim. Lazim ni wajib, dan bukan juga wajib bagi Allah SWT berikan pahala, balasan, ganjaran kepada kita. Kerana tiada wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu, dan tiada tasawur. Tasawur ni digambarkan, diumpamakan daripada Allah Ta'ala itu zalim. Allah SWT berikan kepada kita pahala tersebut atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya kita melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat, Allah janji akan berikan balasan dosa, azab kepada kita apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala atas rahmat Allah, kemurahan Allah.
kalau Allah tak bagikan pahala, kalau Allah tak berikan ganjaran, sekiranya kita melakukan ketaatan kepada Allah, tidaklah dikatakan Allah SWT itu zalim. Sebab itu hak Allah SWT. Kita tak boleh kata Allah zalim kalau Allah tak bagikan pahala kepada kita setelah kita melakukan amal. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan maksiat, dan Allah SWT janji akan balas dengan dosa dan azab. Tetapi tidaklah balasan dosa dan azab tersebut wajib atas Allah SWT berikan kepada kita. Allah berikan balasan azab, dosa apabila kita melakukan maksiat tersebut ialah atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adil Allah Subhanahu wa taala tersebut, itulah sebab Allah Subhanahu wa taala balas apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wajib ke atas Allah Subhanahu wa taala, bukan mesti Allah Subhanahu wa taala balas dengan azab, dengan dosa apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada wajib bagi seorang atas Allah Taala sesuatu hak. Kita ni, diri kita ni, tidak ada satu pun haknya Allah SWT mesti laksanakan. Sebaliknya kita ni perlu melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wajib melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kewajipan untuk melaksanakan hak kita. Maknanya tidak ada kemestian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan hak-hak kita. Yang ada hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang wajib untuk kita laksanakan. Sebab apa kita tak boleh katakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini wajib untuk memberikan pahala, wajib untuk memberikan balasan dosa dan azab. Sebab kalau kita kata wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mesti berikan pahala bila melakukan ketaatan, wajib balas dosa ataupun azab pada orang yang melakukan maksiat. Jadi siapa yang wajibkan kepada Allah untuk memberikan pahala tersebut? Siapa yang wajibkan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dosa dan azab tersebut? Mestilah ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil perkara tersebut. Sedangkan sekalian makhluk yang ada di alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang jadikan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian apa yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang berhak ke atas setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi tidak ada satu pun paksaan, suruhan ataupun diberatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu perkara. Begitu jugalah dalam perkara pahala dan juga dosa yang akan diberikan kepada hamba-Nya yang beramal ataupun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala tersebut atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa dan juga azab Allah Subhanahu wa taala berikan adalah di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah SWT telah janji
Orang yang melakukan amal kebaikan akan diberikan balasan yang baik, akan diberikan balasan syurga. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dibalas dengan dosa, azab dan juga neraka. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala tersebut melaksanakan perkara tersebut. Wa anna haqqahu fi at-ta'ati wajibun 'ala al-khalqi bi ijabihi 'ala al-sinati anbiya'i la bi mujarradil 'aql walakinahu ba'atha ar-rusula wa adhhara sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirah faballaghu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idah فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. Artinya, dan bahawasanya hak Allah Ta'ala pada berbuat taat akan dia itu wajib atas makhluk, dengan diwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas lidah segala anbiya-Nya alaihimus salatu wassalam, tiada dengan semata-mata akal, yakni wajib atas orang yang akil baligh itu berbuat taat akan Allah Ta'ala, bukan hanya sekadar dengan diwajibkan oleh akal, tetapi adalah Allah Ta'ala itu membangkitkan akan segala Rasulnya dan menzahirkan ia akan benar mereka itu dengan dalil mukjizat yang ada pada tangan segala mereka itu. Maka wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah itu dan menyampaikan akan segala yang ditegahkan kepada segala makhluk, dan menyampaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ibadah itu dengan syurga, dan dijanjikan akan orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Maka wajib atas segala makhluk yang akil baligh itu membenarkan akan segala Rasul pada barang yang mendatangkan mereka akan dia, dan membenarkan segala barang yang mengkhabarkan mereka akan dia, kerana sekaliannya itu daripada Allah Ta'ala juga. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan bahawasanya Rasulullah itu tiada berkata akan sesuatu daripada kehendak dirinya, tiada ia berkata melainkan wahyu yang difirmankan Allah Ta'ala kepadanya. Suratul Najm ayat 3 dan 4. Wallahul hadi. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita selesaikan, wajib untuk kita laksanakan, hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitulah kita wajib untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita maknanya kita tak melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, kita boleh tahu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut melalui nabi-nabi dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam. Bukan semata-mata akal kita semata-mata. Kita wajib taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut bukan semata-mata akal saja, tetapi kewajipan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut disampaikan melalui lidah para nabi-nabi dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan para rasul, para nabi untuk menyampaikan risalah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Risalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu manusia untuk laksanakan. Bukan semata-mata akal sahaja kita gunakan, kita mengatakan bahawasanya kita perlu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutuskan rasulnya untuk menyampaikan apakah dia hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ikut, yang perlu kita taat, yang perlu kita buat. Tapi adalah Allah Ta'ala itu membangkitkan akan segala rasulnya dan menzahirkan ia akan benar mereka itu dengan dalil mukjizat yang ada pada tangan segala mereka itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bangkitkan, dia utuskan rasulnya untuk dia menzahirkan kebenaran para rasul tersebut dengan diberikan mukjizat. Kepada setiap para rasul tersebut ada je mukjizat yang diberikan, yang menandakan bahawasanya mereka itu adalah para rasul alaihimus salatu wassalam, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setiap para rasul tersebut ada je mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mukjizat tersebut khusus kepada para rasul, yang mana tidak ada pada manusia yang lain. Sebab apa diberikan mukjizat tersebut? Untuk menzahirkan bahawasanya mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah itu, dan menyampaikan akan segala yang ditegahkan kepada segala makhluk, dan menyampaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ibadah itu dengan syurga, dan dijanjikan akan orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Setelah Allah Subhanahu wa taala utuskan para rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan para rasul tersebut untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian makhluk. Antaranya iaitu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan janji Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia. Apa dia janji Allah Subhanahu wa taala? Iaitu antaranya yang berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat amal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan syurga. Dan juga janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala suruh para rasul sampaikan, iaitu sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasan dia? Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah akan balas mereka dengan neraka. Ini antara tugas para rasul alaihimus salatu wassalam, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia. Dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasan dia? Kepada manusia yang ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah akan balas dengan neraka, Allah akan balas dengan azabnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana siapa yang beramal walaupun sekecil biji zarah, kecil biji zarah ni sesuatu yang teramat kecil, kalau kita belajar berkaitan dengan ciri-ciri makhluk, kita dah belajar dah sebelum ni, antara ciri-ciri makhluk yang
dinamakan dengan Jauharul Fird. Jauharul Fird. Jauhar ni suatu benda yang boleh dibahagi-bahagikan. Jauharul Fird, benda yang tidak boleh dibahagi-bahagikan. Ada benda yang boleh dibahagi-bahagikan, ada benda yang tidak boleh dibahagi-bahagikan. Jauhar, benda yang boleh diasing-asingkan, dibahagikan. Jauharul Fird, benda yang tidak boleh dibahagikan. Ini istilah makhluk, berkenaan dengan makhluk. Maknanya teramat kecil benda tersebut, dia makhluk, dia ada, tetapi teramat kecil sehingga kan dia tidak boleh dibahagi-bahagikan. Antaranya zarah ni lah, benda yang teramat kecil, kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Kuman tu rasanya besar lagi, dia lebih kecil lagi daripada kuman. Kuman ni kalau kita tengok dalam Microsoft tu kan, bukan Microsoft, apa nama dia? Lama tak sebut. Mikroskop. Microsoft tu yang betul kan? Mikroskop kan? Microsoft tu yang kita nak type dalam komputer tu. Kena lihat, bila kita lihat tu ada dia punya bentuk dia. Ada kaki dia, ada dia punya badan dia. Walaupun mata kasar kita tak nampak, tapi bila kita tengok melalui alat tu, kita boleh lihat bentuk dia. Dan bentuk itu ada kaki, ada badan, ada mata. Bentuk tu boleh dipisah-pisahkan. Itu maknanya jauhar yang boleh dipisah-pisahkan, benda yang boleh dipisah-pisahkan. Kaki lain, badan lain. Tapi Jauharul Fird ni ataupun zarah ni, benda yang tidak boleh dipisahkan. Maknanya dia semata. Maknanya terlampau kecil benda tu. Nak ceritakan, walaupun sekecil zarah tu pun, yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita tu, amal yang sekecil itu pun akan diperlihatkan, akan dipertontonkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu amal yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga amal yang tidak baik, maksiat, ingkar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil zarah, tetap akan dipertontonkan, diperlihatkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah SWT sebut, dalam suratul Bayyinah, biasa kita baca surah ni dan kita hafal ayat ni. Kebanyakan daripada kita mesti hafal suratul Bayyinah. Allah SWT sebut, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahli kitab, min ahlil kitab, wal musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maknanya tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka adalah dalam neraka Jahannam. Khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk kejadian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kufur, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tempatkan mereka di akhirat nanti
iaitu tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazu billahi min zalik. Dahlah mereka masuk ke dalam neraka, kemudian kekal pula dalam neraka tu. Neraka ni sifat dia, api dia ni lebih panas 70 kali ganda berbanding dengan api dunia. Api dunia yang paling panas. Maknanya api neraka tersebut, dia punya kepanasannya 70 kali ganda lebih panas berbanding dengan api yang paling panas dekat dunia ni. Api yang paling panas kat dunia. Api ni pun dia banyak kategori juga kat dunia ni. Ada api yang dia panas, tapi ada yang lebih panas lagi. Antara tandanya warna api tersebut. Ada orang katalah warna api tu. Warna api tu ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna apa lagi? Warna putih pun ada. Dia berbeza tu. Beza warna, bezalah dia punya kepanasan dia. Tapi api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini 70 kali ganda lebih panas berbanding api yang paling panas kat dunia. Bayangkan bila masuk dalam api, sebab api yang paling panas kat dunia ni pun, kalau kita masuk ke dalam api tersebut terus lebur badan kita. Bayangkan kalau api neraka yang 70 kali ganda tu macam mana. Kena siksa gitu masuk ke dalam api tersebut. Bayangkan, masuk hilang. Allahu Akbar. Itu balasan akibat yang Allah SWT janjikan apabila kita kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik ni, dia kekal selama-lamanya dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang berbuat amal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan dengan balasan yang baik. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu, sambungan daripada ayat suratul Bayyinah tersebut. Innal ladzina amanu, yang walladzina amanu tu surah lain. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu, lupa pula. Dia kalau baca terus tu dia ingat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tengok surah Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan juga beramal soleh, merekalah ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik kejadian. Kemudian jazaohum, ayat selepas tu barulah Allah SWT sebut janji Allah SWT ditempatkan orang yang beriman dan beramal soleh ini di mana? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka jannatu adnin, iaitu diberikan kepada mereka syurga adn, syurga adnin. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang mana pada syurga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an,
radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur, orang yang syirik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan dengan balasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah janjikan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adakah janji Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perkara tersebut? Tidak. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir, orang syirik, orang yang munafik dijanjikan akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, tetapi tidaklah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berikan balasan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan memungkiri janjinya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT tidak akan mungkiri janji. Ini Allah SWT sendiri sebut tentang Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat Allah SWT. Allah ini tidak akan memungkiri janji. Jadi bila seorang tersebut melakukan maksiat, syirik, kufur kepada Allah SWT, Allah berikan balasan neraka kepada mereka, azab kepada mereka, itu adalah atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang menentukan seorang tersebut kufur, seorang tersebut syirik, seorang tersebut munafik, hakikatnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Tapi adakah kita boleh pertikaikan? Kalau macam tu, Allah zalim lah. Allah tentukan seorang tersebut kufur, Allah tentukan seorang tersebut munafik, kemudian Allah azabkan dia. Kita kata Allah SWT zalim. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala bertindak atas hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memiliki hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sedikit pun tidak ada hak ke atas Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hak hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa sahaja mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa yang memberatkan atas Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Begitu jugalah balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk. Cuma kita Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan dan juga ikhtiar. Pilihan dan juga ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukan pilihan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita usaha untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk menghindarkan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu atas arahan, suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita pilihan dan juga ikhtiar. Tetapi dia punya hasil dan juga natijah daripada usaha dan pilihan kita tersebut adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Baru-baru ni ada viral video berkaitan dengan perkara ni lah, berkaitan dengan akidah. Ada seorang tu sebutkan bahawasanya manusia ni dia yang menentukan
sesetengah perkara. Sesetengah perkara, contohnya dia nak buat sesuatu maksiat, maknanya dia boleh tentukan, dia pilih dan juga dia yang tentukan. Dia tentukan, maknanya atas pilihan dia dan juga atas perbuatan dia. Begitu jugalah perkara yang baik, maknanya Allah berikan kepada dia pilihan dan juga Allah berikan kepada dia boleh menentukan hidup dia, sama ada dia nak pilih buruk ataupun dia nak pilih benda yang baik. Fahaman ni dia fahaman yang lama memang dah ada, yang disebutkan dengan fahaman Qadariyah. Fahaman Qadariyah yang mengatakan bahawasanya Allah berikan kepada manusia tersebut kudrah, kuasa untuk menentukan baik dan buruk perjalanan hidup dia. Ini fahaman Qadariyah, fahaman yang lama. Qadariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah pun lebih kurang sama. Dan viral tu sebab dia masuk dalam rancangan TV. Rancangan TV, tanyalah ustaz pula kan. Memang kecoh lah. Sebab bab akidah kan, bab akidah ni silap berat lah. Kalau bab fiqah ni dia banyak khilaf, dan dia tak berat macam akidah. Akidah ni kalau silap, sama ada kalau Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah tersebut masih lagi diterima imannya, tetapi dikira bid'ah, dikira berdosa. Dikira berdosa. Bid'ah dalalah tu bid'ah dalam akidah lah. Bid'atun dalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah dalam akidah. Sebab tu kena hati-hatilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Belum habis untuk beri laluan kepada azan isya'. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan sedikit lagi. Maka wajib atas segala makhluk yang akil baligh itu membenarkan akan segala rasul pada barang yang mendatangkan mereka akan dia, dan membenarkan segala barang yang mengkhabarkan mereka akan dia. Kita ni wajib kita membenarkan segala apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul khabarkan, apa yang Rasul sabdakan, apa yang Rasul sampaikan, kita wajib untuk membenarkannya. Sebab Rasul adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengutus para Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kerana sekaliannya itu daripada Allah Ta'ala jua. Apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan bahawasanya Rasulullah itu tiada berkata akan sesuatu daripada kehendak dirinya. Tiada ia berkata melainkan wahyu yang difirmankan Allah Ta'ala kepadanya. Suratul Najm ayat 3 dan 4. Rasul dia berkata bukan daripada kehendak dirinya semata-mata. Apa yang disabdakan oleh para rasul tersebut semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu segala apa yang disampaikan oleh para rasul, segala apa yang dibawa oleh para rasul tersebut semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita imani, wajib kita percaya kepadanya. Sebab antara syarat sah iman kita iaitu kita percaya, yakin dengan Rasul, beriman kepada para Rasul. Kalau kita tak percaya kepada Rasul, kita tak beriman kepada Rasul, antara buktinya kita tidak percaya apa yang dibawa oleh Rasul, kita tidak percaya hadis-hadis Nabi SAW. Buktinya itulah bukti bahawa kita tidak percaya kepada Rasul. Bila kita tidak percaya kepada Rasul, tidak sempurna iman kita. Itu orang yang tidak percaya kepada hadis. Contoh dia nak Quran je, anti hadis. Ada yang golongan ni sampai sekarang ada lagi, golongan anti hadis. Dia nak Quran je, dia percaya Quran je, Rasul dia tak percaya. Sedangkan antara syarat sah iman tersebut salah satunya percaya kepada Rasul. Ini Rasul dia tak percaya, apa yang dibawa oleh Rasul dia tak percaya. Tak percaya apa yang dibawa oleh Rasul, maknanya tak percaya kepada Rasul tersebut lah. Bila tak percaya kepada Rasul, macam mana iman? Sedangkan dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi dia nak Quran saja, hadis dia tak mau. Macam mana imannya? Ini akidah ni. Bila tak sempurna iman, tak sempurna akidah, perkara yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara iman kita, akidah kita, pegangan kita, supaya betul bertepatan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang mana manhaj ahli sunnah wal jamaah ini akidahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang betul, akidah yang sahih, bukan akidah yang bid'atun dhalalah, yang mana akidah yang bid'ah tersebut akan mendatangkan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kepada para jemaah sekalian.
Mudah-mudahan perkongsian saya yang sedikit ini akan ada manfaatnya kepada saya dan para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashma' wa min du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.